Apa kabar orang kampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami dalam channel Sembang Kampung. Ini adalah episod yang pertama ya? Pertama, selepas kita membuat sesi pengenalan 2 minggu lepas Ya, 2 minggu lepas. So, Syam, mana Syam pergi minggu lepas? Syam dia menghilang sekejap minggu lepas. Dia ada satu input yang baru yang mungkin menarik untuk kita kongsikan nanti. Okey, pertama sekali kita minta maaf lah. Kami minta maaf kerana sepatutnya minggu lepas berlangsung episod pertama tetapi disebabkan beberapa perkara yang tak dapat elakkan, jadi kita postpone lah hingga Terpaksa kita postpone kita punya minggu ni pun sebenarnya agak tight juga, tapi alhamdulillah malam ni kita cuba cari masa jugalah untuk ni. Yes. Okey, berkenaan dengan minggu lepas ke mana saya menghilang. Alright, sebenarnya ada satu cerita. Banyak informasi yang saya dapat ketika saya di Kuala Kangsar ni. Minggu lepas saya Kuala Kangsar 2 hari 1 malam, yang mana saya berjumpa dengan somebody yang saya kira kalau saya sebut nama mesti orang tahu. Orang kenal dan agak tersohor juga dan hebat juga orangnya lah. Selain daripada memiliki pengalaman-pengalaman yang kita kategorikan orang kata apa, orang lama kan. Jadi apa yang menarik, dia bukan hanya cerita saya berjumpa dengan profesor tu. Kita sebenarnya ada perkara yang kita nak belajar something dengan profesor tu, yang mana kalau saya sebut mungkin orang agak kenal sebab Kuala Kangsar tu tak besar kan. Jadi kita lupakan nama dia, kita abaikan namanya. Tetapi sosok badan ni dia bawa seorang kawan dia yang merupakan kita kategorikan sebagai petani ke? Ya, petani. Okey, abang kata macam petani atau peternak? Petani ke peladang? Petani, peladang tu macam besar. Lebih kurang lah macam tu. Tapi apa yang tuan nama dirahsiakan, dia menanam kalau kita biasa dengar timun tua atau timun yang kuning tu kan, timun tua. Yang mana kalau kat Pahang, glamournya adalah diletakkan di dalam patin tempoyak timun tua tu. Saya actually Syam tak pernah makan. Jadi kena pergi Pahang. Walaupun orang rumah saya orang Pahang. Yes, tapi Chinese dia lebih kepada buat sup. Tapi bukan cerita pasal patin tempoyak kan sup tu. Tapi apa nak saya ceritakan adalah di mana bila kita berbincang ataupun dia sharing lah. Tuan Sipulan tu dia sharing banyak perkara yang saya rasa sebenarnya bukan rahsia lah. Saya rasa tapi mungkin kita boleh buat episod next lah untuk next kita kupaskan isu ni. Tapi macam menarik bila Syam cerita tu kan. Cuma saya nak cakap dia ibarat seolah-olah macam ada satu kartel yang mengisi ruang dalam badan kerajaan untuk menghabiskan dana-dana kerajaan. Tetapi itu agak hot. Agak hot Tetapi untuk petani atau peladang tersebut, dia hanya berkongsi nama ataupun kita panggil sebagai, maknanya dia stay anonymous ataupun dia berani nak tampil diri dia. Sebab kalau itu Syam, dia akan jadi isu yang hangat Syam. Tapi ini pandangan saya daripada sudut peribadi saya. Dia tak melibatkan pandangan orang lain ataupun tak melibatkan, macam mana saya cakap kalau kita katakan ada something wrong dalam badan kerajaan yang menyebabkan dana-dana contoh dana-dana kepada petani ataupun peladang ataupun penternak gone tanpa turun kepada individu yang sepatutnya. Ya, saya rasa sebab perkara ni saya rasa bukan benda baru Syam. Yes. Sebenarnya kalau nak cerita pengalaman, saya pun dulu ada satu pengalaman dengan veterina. Yang mana kalau satu masa dulu, bukan satu masa dulu lah, Sabak Bernam tak silap saya, dia ada satu reban ayam, 8 reban ayam. Apa bayang? Closed house system.
Ini yang kita panggil macam konsep airconnya lah. Ayam aircon. Yang mana tagline bagi veterina adalah kita panggil apa masa tu adalah dia ibarat macam melahirkan jutawan muda, ataupun kita panggilkan melahirkan penternak muda. Lebih kurang macam tu lah dia punya, macam melahirkan agropreneur muda. lebih kurang macam tu lah. Tapi peternakan bukan agro lah. Melahirkan usahawan muda lah. Kita kira usahawan muda. Okay. Usahawan tani. Usahawan muda memang kalau tak silap saya dulu dia punya tagline dia adalah veterina sebab ini saya berhubung dengan veterina Shah Alam dengan seorang puan lah manager dia. Kita cuba kita cuba present untuk dapatkan penjagaan 8 reban ayam di Sabak Bernam, ataupun lebih kurang saya pernah lupa Sabak Bernam tak salah. Kita berjumpa dengan pegawai di veterina Shah Alam, dia kenalkan dengan pegawai yang jaga di Sabak Bernam. So kita seronok sebenarnya. Dan saya bawa salah seorang daripada tu adalah daripada CP punya orang. CP ni adalah satu company Thailand yang memang antara saya rasa kategorikan dia pun one of the pioneer dalam peternakan ni. Tetapi bukan itu saya nak kongsikan. Perkara yang saya agak ralat apabila kita present, sebenarnya dia lebih kepada nak cukupkan kota je. Sebenarnya dia ada kandidat lah. So ini pengalaman saya tak nak kata perkara ini berlaku dalam semua jawatan. Tetapi saya rasa Ketirisan tu berlaku. Tetap berlaku. Okey. Sehingga kan pengarah tu cakap kalau nak sembang boleh sembang kedai kopi. Saya rasa satu ayat yang betul-betul menjatuhkan maruah kita yang sebagai presenter yang cuba yang bawa idea tu, dan kita bawa bukan orang-orang yang biasa, kita bawa salah seorang yang memang spesialis dalam bidang peternakan ni. Dan cerita kalau penternak tu dah lost idea, ayam dah mungkin sakit nak mati, dah mungkin nak start rugi, so beliau akan datang untuk settlekan masalah tu. Okay. Maknanya dia macam apa, dia pun veterina ke ataupun dia adalah CP punya orang. Dia adalah salah seorang staff CP, tetapi pengalaman dia senang cerita jatuh bangun dia bersama dengan ayam. Tidur 3-4 pagi dekat reban tu, itu dia kata adalah permainan dia. Tetapi macam tu, dengan pengalaman saya dulu tanam melon, tanam timun, memang kita ada tidur kebun siapa. Tapi kita bukan nak cerita pasal yang tidur tu, tapi yang kita nak ceritakan adalah ketirisan tu berlaku sebab dia lebih kepada apabila dia tahu sebenarnya yang hadir kira-kira lebih kurang 7-8 orang presenter tu adalah sebagai untuk pelengkap. Bila kita siasat ini pengalaman saya sendiri, bukan cerita pengalaman orang. Pengalaman saya sendiri, kita hadir sebagai pelengkap, dia memang dah pilih. Kalaulah seorang pengarah pada masa tu boleh katakan nak cerita lebih, cerita kedai kopi. Iraq yang kuat, dia kata boleh untung. Sedangkan awak yang tak ada pengalaman, senang je lah. Dia ibarat macam tu. Tapi kita saya rasa elok kalau kita buat satu episod bersama dia ni. Kan? Sebenarnya ni melibatkan salah satu kita panggil keterjaminan makanan lah. Topik yang hangat adalah isu keterjaminan makanan. Sebab salah satu isu yang kita nak bawa dalam Sembang Kampung ni, Syam. Betul. So mungkin kita akan buat satu episod yang khas tentang keterjaminan makanan. Yes, kita fokus pada sebab isu dia sebenarnya panjang. Dia bukan saja dari segi apa, daripada segi sayuran, kita punya bijirin macam beras kita. Betul. Dan kita punya bekalan ayam, telur. Sampai sekarang kita masih cari minyak kan. Kita tengok dalam TikTok kita adalah pengeluar penanam sawit terbesar. Kedua terbesar. Mana antara yang kita gerikan, kita pengeluar sawit terbesar top dunia. Star lah. Top star. Pengeluar sawit terbesar. Tetapi sawit gone. Minyak sawit gone. Ya. Tak apa, mungkin kita akan buat satu isu pasal tu. Bukan sekadar minyak sawit tau. Padi. Kita pun memiliki padi-padi, jelapang padi yang besar, especially dekat Kedah. Tetapi padi hilang. Padi tempatan hilang. Begitu juga gula. Begitu juga dengan apa lagi? Sebenarnya banyak barang asas. Barang asas kita. Itu yang jadi masalah.
Sekarang semakin meruncing sebenarnya. So itu yang kita meruncing tapi macam tak ada tindakan yang tuntas lah. Itu belum cerita pasal telur. Okey, kita berbalik kepada topik asal lah, yang mana kita nak kita nak ketengahkan satu topik seperti mana yang kita janjikan kepada audience. Kita nak bawa satu topik kenali Hamas. Siapakah Hamas? Tapi sebelum tu Syam, kita update pasal Palestin dengan Israel sekarang ni. Yes. Pada waktu sekarang ni waktu kami rakam video ni, mereka sedang lakukan gencatan senjata 4 hari. Dan kita lihat macam mana dan bagaimana gencatan senjata ni boleh, sebab Syam, kalau kita tengok dalam sejarah, gencatan senjata dan at the end Israel serang balik. Dia tak ada macam satu penyelesaian yang solid pasal dia dalam erti kata cerita pasal Palestin dengan juga Israel ni, kebanyakan yang berlaku adalah Israel mungkir janji. Gencatan senjata tu lebih kepada dia nak protect diri dia, nak menunjukkan orang kata apa, simpati, nak ambil simpati dunia. Dia lebih kepada orang kata apa, nak ambil simpati dunia dan menceritakan dia ditindas, dia lah jadi mangsa keadaan. Finally dia counter balik dengan menyerang dalam tanpa dia dengan orang kata apa, melanggar perjanjian tersebut. Itu yang berlaku sebelum ni. Kebiasaan macam tu. Yang Israel yang akan break perjanjian gencatan senjata tu. Itu jadi masalah. Tapi macam gencatan senjata kali ni menarik Syam, sebab kali ni diorang ada pertukaran hostage, pertukaran tebusan. Dan alhamdulillah banyak tebusan Israel memberi komen yang baik kepada positif kepada Hamas, Brigade Al-Qassam untuk lebih exactly, sebab actually dekat media sosial pun diorang dah macam mana kita kata, banyak posting-posting yang menarik yang menceritakan kebaikan Hamas, dilayan dengan Hamas, even tiada cala walaupun secalit. Dan bagi yang sakit ataupun yang tak sihat masa tahanan, diberi rawatan. Ada doktor yang merawat, menjaga, dan mereka makan bersama. Dan mereka bukan berada dalam tahanan. Berada dalam satu kalau tak silap saya mungkin macam rumah. Diberi pakaian, diberi makan, diberi pakaian, diberi dan keselesaan lah, dan juga layanan tanpa sebarang penindasan. Sam, kalau kita tengok berbanding dengan Israel, banyak yang ada sampai fobia, ada sampai, maknanya dia diseksa dalam tahanan. Dia senang cerita macam ni lah. Israel banyak menyeksa tahanan penduduk Palestin. Sebenarnya bukan sekarang lah, dia dah terlalu lama. Sebab tahanan tu dia kategorikan sebagai tahanan yang mengerikan. Ada satu kes yang dia ada satu yang kisah dulu saya lupa lah, seorang perempuan yang ditahan dalam satu bilik yang dihidangkan dengan anjing di hadapannya. Dia tu kisah lama lah, lama. Saya lupa apa dia punya tapi nama tu. Macam itu menunjukkan satu benda Syam, itu adalah muamalah Islam. Betul. Cara macam mana kita berurusan. Betul. Dalam perang, walaupun dalam perang sekalipun kita tak boleh menjentik tebusan kita. Dia bukan sekadar tebusan. Kawasan-kawasan awam ataupun penduduk-penduduk ataupun hospital ataupun sekolah tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi apa yang berlaku, Israel sampaikan hospital pun dibom. Dengan alasan mengatakan tentera Hamas berada di bawah hospital. Tapi Syam, banyak saya tengok diorang banyak dari media-media barat yang cuba pecahkan dibang perkara tu, play victim lah. Lebih actually kepada dia menunjukkan yang actually benda tu dibuat-buat oleh Israel. Dia planted the weapon apa semua dekat dalam hospital apa semua, dan
Sebab ada satu doktor tu dia kata ini Video tu keadaan, kan? ya, Yes. ini keadaan bila dalam bilik MRI ada besi. Sebab tu kalau dalam bilik MRI kita disuruh untuk buang apa-apa yang besi, Yes. yang magnetize, barang-barang yang magnetize supaya dia tak tertarik dalam mesin MRI. Tapi boleh ada senapang apa semua kat dalam tu, which is nampak macam Lebih kepada propaganda lah, lebih kepada Propaganda propaganda dan tak logik untuk play victim yang mengatakan ada beberapa perkara yang tentera Hamas lakukan di dalam bangunan hospital, sedangkan perkara tu tidak sama sekali. Yep. Dia lebih jika kita lihat lebih detail, kita boleh katakan lebih kepada penghapusan etnik sebenarnya. Itu matlamat. Lebih pada genocide. Tapi Syam, diorang ni kalau nak kata macam mana, victim now become prey. Kalau ikut sejarah Syam, orang Israel ni dia dulu kena Holocaust Syam. Yes. Dia antara yang terlibat dalam Holocaust zaman Hitler. Tapi sekarang dia pula yang melakukan genocide. Kalau kita lihat bukan zaman Hitler ya. Sebelum zaman Hitler tu saya rasa banyak negara-negara menolak Israel. Sebelum orang Yahudi. Orang Yahudi lah, orang Yahudi banyak ditolak oleh negara-negara. Yang terakhir sekali Hitler lah, saya rasa yang antara pembantaian terbaru lah. Pembantaian etnik yang untuk Yahudi lah. Tetapi kita lihat dekat situ perkara ini tak habis kat situ. So dia apabila masuk ke Palestin dengan hasrat menjadi pelarian dan akhirnya makan tuan. Tapi Syam, saya rasa isu asal-usul Israel ni pun kita boleh buat satu topik juga. Satu episod. Boleh dibincangkan sangat panjang. Yes. Sangat panjang. Kalau ni memang panjang daripada saya rasa kita tak lahir lagi, perang Palestin Israel ni dah berlaku. So bayangkan sehingga sekarang sampai sekarang umur kita pun dah berapa, so fikirkanlah berapa lama orang Palestin tu daripada zaman Nakba sampai ke sekarang diorang terpaksa hadap benda yang macam tu. Sebab survival phase lah actually sebenarnya. Kita lihat bukan hanya untuk orang dewasa, kanak-kanak, tetapi kali ini apa yang berbeza adalah mereka tujukan serangan itu kepada kanak-kanak sehingga kan hospital yang ada baby itu boleh, dan ambulans pun dibom. Semua pelarian, bukan pelarian, penduduk Palestin yang cuba melarikan diri daripada bandar-bandar mereka duduki pun dibom. So bayangkan sebenarnya apa yang dunia lakukan kan? Apa yang pihak-pihak especially negara-negara Islam yang terdekat, apa yang mereka lakukan kan? Pasal tindakan negara Islam tu Syam pun boleh buat satu episod. Yes. Okay, so tak apa jauh sekarang. Saya rasa kita terus berbalik kepada topik siapakah Hamas dan juga apa beza antara Hamas dan Fatah. Untuk topik yang pertama kita ulas dulu sebagai topik pengenalan untuk memberi pencerahan agar audien yang mendengar ni lebih jelas. Sebab ada yang mengatakan Fatah ideologi berbeza dengan Hamas, di sebaliknya. Sedangkan pada peringkat awalnya kita boleh katakan mereka ni antara satu kelompok yang cuba memperjuangkan Islam. Tetapi setelah beberapa lama yang kita lihat Hamas lebih cenderung kepada pembebasan Palestin berbanding dengan Fatah yang lebih suka berdamai untuk win-win situation. Kalau ikutkan sejarah Syam, Fatah ni sendiri, asal penubuhan Palestin tu sendiri, kita ambil ke depan sikit lah. Fatah tu sendiri, Fatah yang memulakan memulakan perjuangan untuk pembebasan Palestin ni. Cuma di mata Yasir Arafat, Allahyarham Yasir Arafat, beliau lebih dengan cara yang lebih
dengan cara yang lebih diplomatik kan. Dengan cuba untuk menerima two state solution apa semua, dan dia actually Fatah ni adalah macam parti politik. Betul. Dia adalah parti politik. Fatah dan Hamas, dua ni adalah parti politik. Cuma diorang ada sayap bersenjata lah. Macam kita dekat Malaysia ni kita ada parti politik, cuma tak ada sayap bersenjata. Cuma macam PAS dia ada dia bukan sayap bersenjata. Kalau PAS dia ada Brigade Amal. Yes, Brigade Amal. Brigade Amal. So tapi sebenarnya benda ni adalah standard practice lah. Kalau kita lihat Nazi pun dulu, parti Nazi itu sendiri, dia ada satu sayap bersenjata dia panggil SS. Yang tu pun menarik juga tu. Dia punya cerita di sebalik Nazi tu. Mungkin boleh masukkan dalam satu episod lah. Dan asalnya adalah asal nama Fatah ni adalah Harakat At-Tahrir Watani Filastini. Yes. Gerakan pembebasan Palestin dan Fatah. So masa tu ditubuhkan oleh Yasir Arafat pada tahun 1950, dan Fatah ni adalah kekuatan utama dia adalah PLO lah, kalau pernah dengar PLO, Palestine Liberation Organization. Yes. Dan pada tahun 94 lah dia sebagai parti masa nak penubuhan negara Palestin tu sendiri lah. Yes. Macam kita, parti yang penubuhan negara kita adalah UMNO. Tapi diorang starting dengan PLO lah. Tapi kalau kita lihat seperti mana yang saya cakap tadi, ideologi yang Hamas dan juga Fatah bawakan totally berbeza apabila telah melampaui satu zaman yang saya rasa kategori lama jugalah. Yang mana kalau kita lihat Hamas, dia lebih kepada tidak mengiktiraf langsung Israel. Sebagai yang mana mereka mengatakan Israel adalah negara haram. Mana totally tidak mengiktiraf. Berbanding dengan kalau kita lihat Fatah ni, dia lebih kepada two state solution. Dia lebih pada two state solution. Menyelesaikan dengan cara damai dan mengharapkan rundingan dengan Israel. Win-win situation. Tapi kalau ikutkan Syam, bagi saya lah, dua-dua pun mempunyai iktikad masing-masing. Betul. Sebab mungkin di mata Yasir Arafat, sebelum Fatah sendiri menerima two state solution, sebelum tu hampir 4 ke 5 negara Arab cuba menyerang Israel, tapi kalah masa tu. Masa tu Mesir, Jordan, beberapa negara Arab Syria, support. Arab Saudi pun terlibat. Tapi kita kategorikan sebagai satu kekalahan besar. Memalukan. 6 hari peperangan. Yes. Dia panggil perang Yom Kippur. Ataupun kalau kita masa tu waktu Ramadan. Perang Ramadan. Jadi mungkin di mata Yasir Arafat ketika tu, kalau dah 5 negara pun lawan tak lepas, macam mana? mungkin Allah yarham Yasir Arafat berfikiran macam tu. Kita tak menyalahkan beliau sebab mungkin dia ada stand dia sendiri pada masa tu. Dia adalah seorang pemimpin yang agak famous. Kalau masih ingat Syam, tahun 80-an, tahun 90-an, Tun Mahathir sendiri pun pernah berjumpa dengan Allahyarham Yasir Arafat. Banyak berhubung dengan Yasir Arafat. Yasir Arafat merupakan satu nama besar dalam Fatah lah, negara Arab lah. Salah seorang yang bagi saya hebat. Dia ada sejarah yang tersendiri, karakter yang tersendiri, dan kepribadian yang sangat lembut. Dan walaupun dia adalah dulu ketua angkatan perang ni, kalau saya tak silap lah. Tapi berbeza pula dengan Hamas, Syam. Hamas ni dia asal usul dia adalah Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah. Asal penumbuhan ni, Syam, dia ni lebih kepada kebajikan. Betul? Kebajikan, dia antara yang bagi sumbangan kepada hospital apa semua.
Tapi pada tahun 1987, okey, Syekh Ahmad Yassin dia tubuhkan Hamas ni sebagai satu parti politik asalnya, tapi dia mengikut kerangka Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia sebenarnya mendapat sokongan daripada IM lah, yang dikategorikan sebagai Ikhwan Muslimin. Kira-kira pada tahun 1987 kan. Yang berpusat 1987 berpusat di Mesir. So itu dia punya pergerakan awal dia lah. Ya, Ikhwanul Muslimin adalah salah satu, kalau kata pendengar ingat lagi, presiden dia yang paling presiden Mesir, salah satu presiden Mesir yang Ikhwanul Muslimin masa itu Dr. Morsi, yang dijatuhkan oleh digulingkan oleh diktator baru, ya boleh panggil dia diktator atau dia actually tak berapa diktator sangat. Walaupun sebenarnya Morsi dah menang. Morsi dah menang dan masa tu sokongan disokong oleh Sisi masa tu. Yes. Cuma kita tak tahu apa dia punya ni, dan Fattah al-Sisi telah mengambil tampuk pimpinan secara paksa lah dan memenjarakan Dr. Morsi masa tu. Banyak juga jasa Dr. Morsi yang sekejap saja dan sampai mencetuskan Perhimpunan Rabah. Sebenarnya apabila kemenangan beliau, sebenarnya dia memberikan satu tekanan pada satu pihak yang lain. So, menyebabkan ada satu pihak lain cuba menggulingkan beliau dengan cara yang kotor jugalah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, itulah orang yang paling kanan kita pun belum tentu boleh dipercaya. Begitu juga dengan politik Malaysia, kita pun tak tahu. Walaupun sekarang kalau kita lihat dalam masa beberapa tahun ni, politik agak tidak stabil, bertukar-tukar. PM pun dah berapa kali. Satu Agong bertukar 3 kali PM. So harapnya bukan kali keempat lah. Harap bukan kali keempat, yang mungkin akan menyebabkan kita perlukan sekarang ni, kita perlukan kestabilan politik. Yes. Untuk memastikan pelabur masuk dengan tak takut lah. Sebab apa, bila perubahan politik berlaku, Syam, pelabur dia akan bermain dengan spekulasi. Betul? Bila speculation dia tak kena, dia akan, sebenarnya dia ada ketakutan. Adakah mampu kerajaan tersebut untuk polisi, adakah polisi dia mengikut tekak pelabur ataupun menyebelahi mereka ataupun tidak. So itu sebagai pelabur, kalau kita sebagai pelabur pun kita akan memastikan kita dapat advantage. Apakah kerajaan baru mampu memberikan sesuatu kepada pelabur. So itu yang kebiasaan kita lihat, kenapa pelabur lari apabila kestabilan politik tidak berlaku pada satu negara. Kita lihat dekat Thailand, bagaimana Thailand sepatutnya, saya rasa dia sepatutnya dah ke depan. Tetapi disebabkan kerana ketidakstabilan politik yang menyebabkan pelabur-pelabur takut untuk masuk. Tetapi pada masa sama, pelabur tu tak masuk juga. Sebab dia melihat ada satu sudut lain untuk satu-satu sektor overhead cost untuk tenaga pekerja murah. Itu yang diorang think something. Sebab tu kenapa banyak pelabur-pelabur yang daripada Malaysia lari ke Thailand. Walaupun tak stabil. Tetapi kita company besar kita kat Malaysia nama Top Glove. Itu pun dia antara pengeluar barangan getah terbesar dunia. Yes. Dan dia pun meletakkan kilang dia dekat pertengahan, macam dekat Golok saya. Yes. Tapi kat Sepang pun ada. Sepang pun ada Top Glove. Okey, berbalik kepada Hamas tadi. Hamas mempunyai satu sayap bersenjata namanya Brigade Al-Qassam. Actually dia ambil perkataan Al-Qassam macam Fattah tadi. Fattah dia pembebasan Al-Quds, kalau saya tak silap, dia punya sayap senjata. Okey, dan Hamas juga dia perkataan Qassam tu sendiri, Al-Qassam, dia daripada satu tokoh dipanggil nama dia adalah Izzuddin Al-Qassam. Yes. Sebenarnya kalau kita lihat Izzuddin Al-Qassam ni sebenarnya Hamas ni kewujudan dia sebenarnya awal tahun 1900 lagi. Yang mana satu masa dulu dia menjalankan inspirasi daripada Izzuddin Al-Qassam. Yalah, daripada Izzuddin tu lah, daripada
pelopor Hamas iaitu Izzuddin Al-Qassam yang menggunakan zaman nama Uthmaniyah. Al-Qassam tu sebagai nama baru bagi pecahan daripada Pecahan IM. senjata. Itu yang peringkat awal lah, yang mana satu masa dulu sebenarnya kelompok mereka kecil. Ya. Sebenarnya kalau tak salah saya, Izzuddin Al-Qassam ni dia bukan orang Palestin. Betul? Ya, dia adalah Izzuddin Al-Qassam adalah orang Fatah. Orang Fatah. Minta maaf. Dia adalah orang Syria. Yes, daripada Syria. Bagaimana kita Izzuddin Al-Qassam ni bergerak dengan cara dia mendapat donation daripada penduduk tempatan, dan juga ada dana-dana daripada NGO Muslim. Yep. Tetapi akhirnya tidak mendapat restu daripada Amerika, dan kebanyakan dana-dana yang disalurkan diblok. So itu cerita-cerita yang salah satu asal usulnya lah. Tapi Syam, kalau nak tahu, Fatah ni dia tak wujud dekat tepi barat tau. Dia pengaruh dia dekat Gaza saja. Yes. Dan Fatah yang sekarang ni dia punya presiden Mahmud Abbas, dan presiden kepada negara Palestin. Ramai orang yang masih ingat Palestin ni adalah bukan negara tau. Tapi sebenarnya Palestin adalah sebuah negara yang berdaulat, Syam. Dia mempunyai parlimen dia. Yes. Mempunyai macam sekarang parti yang memerintah Palestin sendiri adalah Fatah. Dalam inilah. Kalau kita lihat satu video yang di mana Palestin pada satu masa dulu, negara yang kita kategorikan sudah ada kemajuan. Ada bangunan, ada universiti, ada kenderaan, semua cukup. Memang kita kategorikan ibarat macam kalau kita pergi dulu Melaka pada tahun 1960, something like that lah. Itulah ibaratnya Palestin pada masa tersebut. Sama kemajuan yang ada, dengan jalan raya tersusun, tetapi sekarang kita lihat seperti padang jarak, padang terkukur. So itu yang mungkin tapi saya rasa mereka dia lebih favor kepada Hamas. Dia lebih favor kepada Fatah. Sebab Fatah ni dia nampak lebih lembut lah berbanding daripada Hamas. Dia lebih kepada diplomatik, mengikut telunjuk. mengikut telunjuk. Boleh kata juga kalau kita kata macam tu, Yasir Arafat pun mengikut telunjuk juga. Mana dulu pegangan Yasir Arafat mungkin berbeza dengan Fatah sekarang. Itu yang menyebabkan tapi saya rasa Mahmud Abbas lebih pada langsung tak buat apa berbanding Yasir Arafat. Sebab kalau lihat kan satu masa dulu Hamas telah mendahului Fatah, dan akhirnya Fatah Hamas mendahului Fatah dalam bidang politik, dalam dunia politik, tetapi dijatuhkan oleh Fatah sendiri. Ya. Dia ada satu macam rampasan. Dua parti ni dia bersengketa sebenarnya. Ada konflik kat situ. Dia mana-mana pun macam, mana-mana negara pun macam. Yes. Parti, termasuk kalau Malaysia. nak kata nama parti politik. Termasuk Malaysia. UMNO dengan PAS berapa lama lawan? Yes. Bergabung, akhirnya berpecah dan bergabung dengan orang lain. Dari saya rasa dia tahun 19 dari awal mereka rasanya. Perpecahan tu berlaku. Pecahan daripada semangat 46 lah. Kan Dia- PAS. Tak, dia ada cerita sebalik tu lah. PAS dulu dia bukan ada PAS. Dia daripada, sebenarnya banyak pecahan. Tapi kebanyakan pecahan politik dalam Malaysia ni semua pecahan daripada UMNO. UMNO dia bermula pecahkan kepada PAS, lepas tu dari PAS pecahan jadi Amanah, evolusi dia. Yes. Dan macam daripada UMNO sendiri, pecahan yang haluan kiri menjadi PKR, Haluan kiri, haluan pecahan kanan, haluan kanan menjadi bersatu. dan ada Dan yang di tengah-tengah. Tak tahu ni ikut mana satu. tapi UMNO memang itu sentiasa sentris. Suka dibaca, suka diramal, tetapi agak kita lihat sekarang ketidakstabilan dalam UMNO tu. Tapi macam politik negara kita, walaupun walaupun sayap kanan atau sayap kiri, tak berapa jelas dia punya sayap tu.
berbanding daripada Hamas dengan Fatah ni, dua-dua bersayap. Macam Fatah ni dia lebih bersayap kanan, dan Hamas ni lebih bersayap kiri. Dan Amerika dia, bila dia tak boleh deal dengan sesuatu organisasi atau negara tu, dan dia akan anggap teroris lah. Yes. Dia akan anggap sebagai Hamas ni sebagai pengganas, dan yalah dia, tapi Syam, Hamas ni adalah parti yang menang dekat Gaza tau, menang secara adil dan Yes. Dan dalam akhirnya Fatah pilihan mengambil, yes, itu yang saya ceritakan tadi. Pada mulanya Hamas mendahului politik Fatah, tetapi Fatah mengambil kesempatan, mungkin didorong oleh satu tangan yang tersembunyi, ataupun kita panggil tangan apa? Tangan gaib untuk memenangkan Fatah balik dan support Fatah. Sebab ideologi yang berbeza yang sebenarnya saya cakap tadi, Hamas dia lebih kepada targetnya adalah pembebasan Palestin, tidak menghalalkan negara ataupun mengiktiraf negara Israel. Berbanding dengan Fatah tadi, dia lebih kepada kedamaian. Two state solution. Yes. Itu yang kita nampak ideologi untuk kedua-dua Hamas dan juga Fatah ni. So itu yang kita boleh ceritakan untuk topik orang kata apa, asas pengenalan kepada Fatah dan juga Hamas ni. Sebelum kita korek lagi, dan macam mungkin banyak lagi cerita-cerita. Terlalu banyak. Bukan 1 tahun 2 tahun, tapi dah makan tahun. Tapi sebenarnya Hamas sendiri dia ada sokongan kuat kepada Allahyarham Dr. Mursi, Syam. Sebab apa? Sebenarnya antara salah satu sumbangan Dr. Mursi, beliau sendiri membuka pintu Rafah tu, Syam. Yes. Which is sebenarnya pintu Rafah yang dekat Gaza tu, kebanyakan orang Mesir sebenarnya dia tak suka. Ada satu kawan Mesir kita yang kita kenal, sama-sama kenal, dia bagi tahu saya pintu Rafah tu kalau dibuka macam zaman Morsi. Sebab tu kalau kita bertanya dengan orang Mesir dia akan kata Morsi ni macam pengkhianat. Tapi sebenarnya kita mungkinlah kita tak faham sangat dia punya politik negara dia. Tapi bila dibuka border Rafah tu, banyak pelarian yang akan masuk, pelarian Palestin daripada Gaza, dia akan masuk ke Mesir, which is dia akan menimbulkan problem lah kepada negara Mesir itu sendiri, dekat kawasan Sinai tu. Jadi macam saya cakap, setiap pemimpin ni dia ada stand dia sendiri. Mungkin dia berpandangan Presiden Morsi dia buka border tu untuk memudahkan bantuan, makanan masuk, tapi dalam masa sama mungkin disalahguna dan menjadikan perkara yang lebih tak disukai oleh. Dan tak ada negara dalam dunia ni yang suka pelarian masuk ke dalam negara mereka. Termasuklah Malaysia sekarang dengan isu Rohingya. So itu pun boleh dikupas kat satu topik. Boleh buat satu topik atau satu episod. Dan semakin hangat sehingga nak menuntut tanah dan berbagai macam-macam. Itu pun memeningkan juga. So kita berbalik kepada. Tapi Syam, kalau kita kaji balik sejarah, Jordan sendiri pun tak nak buka border. Sebab pada peristiwa Nakba pertama, kalau saya tak silap, Nakba ni adalah satu peristiwa di mana pengusiran orang Palestin daripada tanah mereka sendiri secara besar-besaran. Ketika tu Jordan pun antara negara yang terima pelarian daripada Palestin lah. Namun ada berlaku cubaan rampasan kuasa dekat Jordan, sampai membuatkan Jordan yang sekarang belajar daripada kesilapan dia dan tak buka border. Dan itu sepatutnya yang berlaku kat Malaysia. Tetapi kita lihat di sini permasalahan yang berlaku, walaupun kita menutup border untuk pelarian-pelarian yang sama ada daripada Rohingya ataupun daripada negara-negara lain, even Thailand dan juga Indonesia pun sama. Tetapi ada satu negara yang membenarkan
laluan masuk menggunakan laluan tikus daripada negara sebelah. So itu jadi masalah kepada Malaysia untuk menjaga setiap sempadan. Dia sepatutnya UNHCR dia kena do something lah pasal benda ni. Yang menjadi masalah sekarang UNCHR adalah middleman yang cuba mempertahankan di kalangan rakyat mereka. So itu yang menjadi permasalahan sekarang. Dan seolah-olah pelarian yang ada di Malaysia ni dah start besar kepala. Sebab masalah pelarian ni Syam, dia kalau kita tengok pelarian Turki pun mengalami masalah yang sama. France pun ada masalah pelarian juga. Malaysia, of course, kita dengan pelarian Rohingya kita. Dan mungkin Malaysia antara negara yang paling terbaik di dunia yang membenarkan banyak pelarian-pelarian daripada negara luar untuk masuk. Dan kita welcome. Kita pernah terima Bosnia Herzegovina, kita pernah terima Kemboja lebih awal kan? Lebih awal. Dan kita pernah terima Palestin yang terbaru. Bukan, Palestin pun dah lama juga. Palestin pun dah lama. Yang yang paling terbaru Rohingya lah. Rohingya ni sebenarnya bukanlah baru juga. Kalau kita lihat satu masa tersebut dulu, antara parti-parti politik juga pembangkang menggunakan isu ni sebagai kita kategorikan sebagai untuk menyelamatkan pelarian-pelarian. Dia kira lebih kepada provok lah. Mencari populariti masa tu. Dan tapi masa tu kerajaan pun menyokong Rohingya. Pada masa tu kalau ingat lagi lagu Selamat Malam Rohingya. Yes, itu yang berlaku. Tapi Syam, macam masalah pelarian ni, tak tahu, mana-mana negara pun dia memang akan ada masalah yang bila saya tak tahu adakah ini adalah mentaliti pelarian ke atau apa, diorang akan buat masalah dekat negara yang diorang sampai. Betul. Bukan saja pelarian di Malaysia, tapi di negara luar pun banyak. Kalau kita dengar Greece pun banyak terima pelarian daripada Syria masa perang Syria, which is kita pun ada terima pelarian daripada Syria juga. Jadi mungkin kita boleh kupas isu pelarian ni macam yalah, kalau kita lihat isu Makcik Kemboja pun tak habis lagi. Jadi itu pun susul galau pelarian kat tu. Yes. Tapi apa pun kita berbalik pada topik asal. Dah jauh sangat ni. Jauh sangat. Sebab tadi kita nak ceritakan pengenalan kepada Hamas dan juga Fatah. Tapi saya agak sedih Syam kalau Syam tengok dekat Twitter, dekat Facebook, kalau tengok masih ada lagi yang mengatakan kalau kata orang tu adalah orang Amerika, Syam, saya tak kisah. Tapi ini orang Malaysia, orang Melayu kita sendiri Syam. Dan baru-baru ni ada yang orang Cina tak silap saya yang menyatakan sokongan beliau terhadap Israel. Which is antara di Malaysia ni ialah kebanyakan memang kita menyokong Palestin secara full. Secara logiknya kita warga negara Malaysia yang kita lihat Palestin ditindas dalam keadaan sekarang. Jadi sepatutnya kerajaan memainkan peranan untuk menetapkan pendirian siapa yang disokong. Tetapi seolah-olah kita tak berapa nampak sangat. Berbanding kalau kita lihat dulu zaman Dr. Mahathir, terlalu memang betul-betul kita tengok betul-betul Mahathir menyentuh hati. Betul-betul dia memperjuangkan baik in term of daripada donation ataupun keperluan perubatan yang diperlukan oleh Palestin pada masa itu. Keperluan perubatan ada Syam, tapi memang negara kita memang ada menghantar bantuan perubatan, makanan apa semua. Ada, tapi kita lihat kat situ dia lebih kepada ketegasan rakyat sendiri. Dia usaha rakyat, bukan usaha kerajaan. Peringkat awalnya.
Ketegasan bagi saya lah, ketegasan kerajaan sekarang Yes. Kita tak nampak. tak nampak. Dia bukan macam Yes. zaman Dia ada Tun Mahathir. dia berada di sayap kanan ataupun sayap kiri. Yang tidak menunjukkan nak cakap sama ada dia macam kita tak boleh kata duduk di tengah-tengah lah. bab isu Palestin ni. Isu Palestin ni kita tak boleh berada di sentris tau. Yes. Terang-terang memang genocide sedang berlaku dekat Gaza. Dia lebih kepada kalau kita lihat peri kemanusiaan. In term of dari segi sudut kemanusiaan, kita lihat Gaza, Palestin tu ibarat macam sedang dihapuskan, Genocide. sedang diratakan, sedang cuba mengambil alih keseluruhan negara Palestin tersebut. Itu yang kita boleh katakan sebenarnya Palestin itu adalah mangsa keadaan. Tetapi apa yang telah dimainkan oleh Palestin, mereka seolah-olah play victim. Seolah mereka yang menjadi mangsa dalam keadaan itu. Sedangkan kita lihat perkara tersebut berlaku adalah di atas kesabaran Hamas begitu lama melihat penduduk Palestin ditindas, especially pada bulan Ramadan. Betul Syam. Itu yang kita rasa kenapa kerajaan sekarang tidak menunjukkan ketegasan ke arah menyokong Palestin. Betul. Jadi kita doakan Kita semoga mengharapkan kerajaan Malaysia lebih tegas lah dalam isu ni. dan apabila kerajaan Malaysia menegahkan sesuatu perkara tu, mana komponen-komponen parti yang berada dalam kerajaan tu mesti turut serta lah. Tetapi kita lihat di sini ada pula yang adun-adun secara lantang menyatakan sokongan Israel. So apakah tindakan kerajaan? Betul. Itu yang menyebabkan ketidakpuasan hati sesama rakyat. Sekarang ni kita perlukan ketegasan lah dalam bab Isu Palestin. ni bagi lebih tegas supaya kita kembali kepada zaman 80-an 90-an di mana Dr. Mahathir dengan tegas menyatakan dalam Pendirian menyokong Palestin. dalam UN Assembly pun Yes. dia sangat tegas bab Palestin ni. Baik. Jadi Wan, saya rasa kita dah kupas terlalu banyak berkenaan dengan Fatah dan Hamas Okey. yang mungkin kita cuba untuk next kita cuba kupas lebih detail insya-Allah. Kita berhenti rehat sebentar. Kita berhenti rehat sebentar Okey. untuk topik seterusnya. Okey. Baik. Apa kabar orang kampung? Anda kembali bersama kami di dalam rancangan Sembang Kampung bersama saya Ridwan dan Syam. Dan saya Syam. Okey, kita terus kepada topik yang seterusnya yang mana kita nak bercerita ataupun kita nak kupas isu segenting kera yang menjadi topik hangat kira-kira bulan ni lah. Dalam bulan ni juga. Dalam bulan ni jugalah yang topik hangat yang mana kita lihat pelbagai pencerahan yang dilakukan untuk memastikan perjalanan segenting kera ni berjalan seperti yang dirancang, yang mana memberi impak banyak pihak sebenarnya, especially negara kita. Tapi Syam, bagi saya lah isu segenting kera ni kita semua dah tahu. Thailand dia nak buat terusan. Pada asalnya terusan, dan tiba-tiba dia nak bertukar kepada highway dan jalan kereta api, tapi tak tahu mana satu. Tapi itu kita dah jelas. Memang dia akan potong daripada laut tu terus ke Laut Cina Selatan. Lautan Hindi dan juga Dia akan sambungkan. yes, Lautan Pasifik. Sama ada Dia meminta Selat Melaka lah. Mana dua Lautan Hindi dan Lautan Pasifik ni meminta Selat Melaka. Yang mana sebenarnya memberi impak kepada beberapa pelabuhan di Malaysia. banyak pelabuhan. Tetapi yang paling besar impak adalah Singapura. Tetapi Walaupun kita punya KDNK untuk perkapalan hampir 40%. betul. Hampir 40%. Bermakna
daripada sektor ekonomi, daripada ekonomi Malaysia akan terancam. 40% adalah angka yang amat besar. Tetapi kalau kita lihat beberapa berita-berita yang telah dikeluarkan oleh kita kategorikan sebagai berita yang disampaikan oleh beberapa pihak yang menyatakan UNRWA menyokong terusan ini dibina, yang mana seperti dijanjikan oleh Perdana Menteri Thailand, menjanjikan impak tersebut akan dapat juga kepada Dia kata ada Malaysia. limpahan. Ada impak, ada limpahan lah. Limpahan. Tapi apakah bentuk limpahan ya terhadap beberapa port yang kita ada di Malaysia ni? Tak sure Syam. Saya petik daripada rancangan keluar sekejap ya. Okey, menurut Khairi Jamaluddin, 700 km daripada port kita yang terdekat. Port kita yang terdekat kat situ adalah Port Penang. Dekat Penang. Jadi kalau 700 km Syam, limpahan yang macam mana yang nak turun ke kita tu? Itu yang menjadi persoalan sekarang ni. Dan cuba bayangkan daripada KL ke Singapura dalam 400 kilo something. Dah lebih kurang. Itu pun dah agak jauh. Dan macam mana kalau kata 700 km Syam? Dekat mana limpahan? Adakah Syam merasakan hampir 2 kali ganda. Adakah Syam merasakan limpahan daripada Singapura sedangkan kita dekat dengan Singapura? Tapi kita lihat kalau kita lihat peta Malaysia, apabila cerita pasal Thailand, kemungkinan limpahan tu akan berlaku di Pantai Timur. Tetapi dalam bentuk apakah limpahan tersebut kita tak pastilah. Memandangkan kalau kita lihat sekarang di Pantai Timur yang ada pelabuhan hanya Kuantan. Adakah Kelantan dan juga Terengganu akan mendapat impak ni? Tapi Syam, saya rasa antara negara yang berminat sangat dengan cadangan ni adalah China Syam. Of course, sebab dia memberi manfaat pada dia. Memberi manfaat dan yang mana menjimatkan lebih kurang 4 hari perjalanan kapal dan juga 15% kos operasi bagi satu perjalanan. Tapi kategori banyak tu. Boleh kata untuk banyak. China lah. Tetapi China, apakah kesan, apakah impak kepada Malaysia? Dia punca daripada kes China dengan Taiwan. So China, kalau kita tahu, China sekarang dia sedang menuntut Laut Cina Selatan. Dan apa yang terjadi apabila dia tuntut Laut Cina Selatan tu, kehadiran kapal-kapal perang daripada US semakin banyak dekat area sini. Jadi bila banyak, especially macam dia akan parking kapal dia dekat markas dia dekat Singapura lah macam. Jadi mungkin China sebenarnya dia lebih pada nak mengelak daripada bertembung dengan itu salah satu kebarangkalian lah, kebarangkalian kita dapat nyatakan masalah ini. Sebenarnya ni lebih kan? pada masalah geopolitik lah macam. Dan satu lagi, ramai kawan-kawan kita yang kerja di Westport dengan Northport yang terdekat dengan kita lah. Paling dekat Port Klang akan hilang kerja lah. Kalau katalah satu hari masuk 20,000 kontena, pasal kasi genting kera ni mungkinlah dalam 500 kontena 5,000 kontena hilang pun still banyak ke orang yang daily. Mula-mula hilang OT dulu, lepas tu hilang kerja mungkin. Okay, dan sebenarnya banyak juga negara yang tak setuju segenting kera ni. Betul. Especially jiran kita, our Singapura love and hate love and hate neighbor kan, Singapura. Sebab dia memang akan mengganggu sangat-sangat, sebab Singapura ni dia bergantung pada logistik je. Sebab dia jadi hub logistik untuk Asia Pasifik. Apa yang kita takutkan adalah laluan kapal nanti akan berpecah. Kalau dulu Selat Melaka merupakan salah satu kawasan yang digemari. Tetapi bila ada pilihan, so
di situ kita nampak pecahan-pecahan bergantung kepada negara tersebut lah yang ke mana dia nak pergi. Betul. Yang mana adalah orang kata rakan karib mereka, so itu akan pergi. Tetapi akan menyebabkan limpahan kapal ke Malaysia tu akan automatically berkurangan. So itu agak bahaya sebab kita tersepit di tengah-tengah. Seperti mana macam Singapura, mereka ada dia orang punya identiti. Memang kekuatan mereka dekat pelabuhan itu adalah satu sebagai penyumbang ekonomi mereka. Memang penyumbang ekonomi utama mereka. Itu satu pasal. Kalau kata kapal China dah tak lalu situ, sebab sebelum ni China dia akan bawa barang dia parking dekat Singapura dan daripada Singapura akan pergi ke barat. Jadi kalau kata China dah tak transit lagi, dah tak transit lagi dia punya kapal, so akan memberi impact juga pada Singapura. Dan adakah Singapura bersetuju dalam keadaan sekarang? Ataupun of course tak. Masing-masing ada strategi yang lain, kita tak tahu. Dan harapkan apa yang perlu adalah kerajaan kita tegas dalam isu tersebut supaya ianya tidak melibatkan perkara-perkara yang tidak baik untuk akan datang lah. Itu yang kita takutkan. Sebab memandangkan sekarang kerajaan yang ada sekarang ni perlu mengukuhkan kepercayaan terhadap rakyat. Dan apabila membuat satu keputusan yang bercanggah dengan kehendak rakyat dan akhirnya memberikan impak kepada rakyat, so itu akan menjejaskan, kita kategorikan sebagai menjejaskan image parti tersebut. Betul. Itu agak bahaya. Image kerajaan akan tercalar lah. Sebab so kita harapkan kita banyak pelabuhan yang akan terkesan, Syam. Betul. Kalau kata kita lihat pelabuhan kita macam pelabuhan Penang, Port Penang, Port Klang, dan kita akan ada masalah dekat Tanjung Pelepas, Tanjung Pelepas, dan yalah banyak sebenarnya Syam, daripada port ni sendiri banyak peluang pekerjaan yang diisi oleh orang tempatan. Tapi kalau kata bisnes dah kurang, takkan diorang nak hire lagi ramai orang. Betul macam sekarang hampir saya rasa hampir. Tapi kalau kita lihat satu kita kategorikan sebagai sejarah lama yang kita lihat satu masa dulu Melaka ni, Selat Melaka ni adalah satu pelabuhan yang mana dikunjungi oleh banyak negeri satu masa dulu, sebelum Singapura, sebelum pedagang-pedagang luar mengenali Singapura. Tetapi apabila dalam satu masa kita lihat Singapura mengungguli Malaysia dan mereka mendapat limpahan lebih besar daripada negara Malaysia. Dan ini dia ibarat macam setelah mungkin berdekad lamanya satu strategi untuk membina terusan mengimbangi kedua-dua negara, bergantung kepada siapakah tapi Syam, kalau kata kita lihat mungkin Singapura mendahului kita dari segi ekonomi, tapi Syam, kita kena tahu ramai rakyat Malaysia sendiri bekerja di Singapura. Betul. Jika ekonomi Singapura terjejas, bermakna ekonomi Malaysia pun akan ikut terjejas, Syam. Berapa banyak orang kita yang akan hilang kerja? Dia mungkin dia dekat sana dia akan utamakan lah rakyat tempatan dulu sebelum sama macam kita dekat sini. Jadi macam mana kita punya PMX nak menyelesaikan masalah ni, masalah geopolitik ni adalah masalah yang sangat rumit sebenarnya, Syam. Sebab dia melibatkan negara-negara lain dan dan isu panas sekarang sebab tension dekat Taiwan sekarang ni, dekat Laut Cina Selatan especially. China memang dia nak ambil Laut Cina Selatan ikut 9-line tu. Jadi itu memang dalam satu perancangan mereka. Sebenarnya dari awal lagi, tetapi sekarang ni seolah-olah macam dia ada satu enforcement yang tiba-tiba. Dah banyak kapal-kapal. Apabila kapal-kapal perang mereka dah start parking berada di perairan sepadan-sepadan Thailand, Malaysia. Jadi itu adalah satu benda yang sebenarnya tak bagus lah. Kalau Malaysia kita di Sabah, tapi ada tension terbaru dengan Filipina, yang terbaru
tension terbaru dan kita tak tahu Syam tension ni dia akan escalate sampai mana. Sebab kita takut tension ni dia akan escalate sampai ke tahap perang. Itu boleh jadi. Boleh jadi sebab, dan lagi satu lagi, tension dengan Taiwan pun tinggi. Jadi bila mula perang dengan Taiwan, ada kemungkinan China akan terus untuk kontrol perairan Laut Cina Selatan. Sebab dia akan sekat Laut Cina Selatan dulu sebab tak nak mana-mana negara lain masuk campur dalam peperangan tu. Dan mungkin ekonomi Malaysia pun akan impact secara langsung macam dari segi ni. Tetapi berbalik kepada, kalau kita lihat sejarah yang lepas, sebenarnya terusan ni dah lama dah di-plan oleh Thailand, tetapi daripada zaman British kalau nak tahu, atas kekangan kewangan sebab dia melibatkan satu bajet yang besar. So kita harapkan tak jadilah. Dan British juga pernah pernah menghalang Raja Thailand untuk cuma pada kali ini terusan. Kali ini dia berbeza sebab dia ditaja oleh pelabur daripada San Francisco. Daripada China. Ini salah satu yang kita dapat ni pelabur daripada San Francisco. Ini daripada Perdana Menteri Thailand sendiri, Srettha Thavisin, yang menyatakan perkara tersebut lah. Tapi dan mungkin disupport oleh China. China sokong. China menyokong. Cuma yang membimbangkan kita, pihak-pihak kita juga bersetuju untuk melaksanakan projek dia tu. Dia kata akan ada limpahan, tapi saya tak nampak lah dekat mana limpahan tu sebab 700 lebih kilometer Syam. Betul lah. Limpahan yang macam mana? Sedangkan limpahan yang kau-kau daripada Singapura pun, kita yang duduk kat area KL pun kita tak dapat limpahan Syam. Ada rasa $1 tiba-tiba datang. Itu jauh sekali lah. Jauh sekali lah. Jadi kalau kata dia adalah 700 kilometer jauhnya, limpahan apa yang kita akan dapat? Sebab kerajaan perlu beri penerangan secara jelas isu ni. Sebab apa yang, takkan kita nak tunggu sampai dah siap pelabuhan tu dan dah siap terusan tu baru kita nak buat kajian. Dan kaji sampai sekarang. Tapi macam politik Thailand macam kita sentuh sikit bab politik Thailand. Actually politik Thailand agak menarik macam. Dia ada macam yang terbaru. Thailand dia ada pilihan raya dia dalam tahun ni juga. Dan ada satu parti Move Forward tu. Nama parti tu Move Forward. Calon Perdana Menteri dia sangat muda macam. Lebih kurang dalam 30 ke 40 tahun. Tapi kita lihat sekarang kebanyakan bukan kata negara, kita lihat industri-industri, pemain-pemain industri yang besar pun sekarang dia memilih CEO muda untuk menjalankan operasi mereka. Jadi tidak mustahil satu masa nanti kita lihat negara-negara yang maju ni akan dipacu oleh orang-orang muda. Tapi Syam, dia orang kata ni ada satu bahasa kampung yang kita panggil kena potong tangkona Syam. Dan Thavisin potong dia tangkona Syam. Itu permainan politik politik yang kita tak dapat jangka kan. Yalah. Tapi kalau ikutkan dia menang landslide. Tapi sebabkan tidak mendapat restu tentera. Di sana tentera dia agak kuat. Pengaruh tentera dia orang dalam pentadbiran macam. Berbanding Malaysia, kita tentera di bawah pentadbiran. So nanti saya rasa satu hari kita akan kupas politik Thailand yang menarik juga sebenarnya. Sebab dia punya bentuk demokrasi dia tu hampir macam Malaysia tapi tak sama. Dia punya ni lah. Tapi adakah tapi Thailand sistem beraja dia dah agak dia macam Thailand macam. Raja dia adalah satu keturunan monarki saja. Macam kita unik. Kita ada dibuat by negeri dalam berapa? 10 tak termasuk Sabah Sarawak.
Melaka, Penang 4, 10. 10. Kita ada 10. Negeri Sembilan. Negeri 9 lah, kita ada 9. Yang dipertua. Negeri Sembilan yang dipertua lah. Yang dipertua kan. Dalam Majlis Raja juga. So unik sebab apa, raja kita pun duduk dalam sistem demokrasi. Ada majlis raja-raja yang diundi, dipilih. Tapi yang kita akan bakal dapat Agong baru, Syam. Hopefully something good news selepas kita dapat Agong baru yang mungkin Agong baru kita ni adalah seorang tegas. yang sangat tegas. Hopefully Sultan Ibrahim. Dan kita harapkan Baginda dia melaksanakan bukan melaksanakan, membuat satu orang kata apa, anjakan paradigma yang mungkin kita kategorikan sebagai perubahan dalam politik Malaysia. Kita dan kita harapkan ianya selari dengan politik Malaysia lah, yang diikuti oleh semua lapisan parti-parti yang ada, baik daripada dalam kerajaan ataupun pembangkang. Itu yang paling penting. Tapi saya dengar Sultan Ibrahim, baginda ni dia jenis yang sangat tegas. Sangat tegas dan ada kemungkinan dia akan terlibat dalam micromanage. So itu yang kita harapkan lah. Sebab kerajaan kita kena watch out. Jadi kerajaan yang ada berhati-hati. Tapi saya dengar Sultan Ibrahim baik dengan PM kita, Syam. Allah alam. Siap bagi kasut. Itu cerita di sebalik belakang. Siap bagi kasut. Saya tengok ada masa baru lagi seawal beliau jadi Perdana Menteri ya. Perdana Menteri. Okey, Syam. Saya rasa kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Apa kabar orang kampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam podcast kami Sembang Kampung bersama saya Rizwan dan Syam. Saya Syam. Baik, Syam, kita nak bacakan ada satu soalan daripada pendengar kita. Okey. Aerotera 6425. Ini seminggu lepas lah. Jika boleh episod 3 boleh kupas sedikit sebanyak mengenai fungsi Kementerian Pertanian, pertubuhan peladang bidang veterina yang banyak saya lihat mempunyai sifat pilih bulu, sedangkan banyak antara pengusaha luar sana yang berusaha sehabis baik. Berempah pula malah mempunyai lebih pengalaman, ilmu dan kepakaran tetapi tidak mendapat bantuan sewajarnya kerana ada budaya pilih bulu tersebut. Ini satu topik yang berat juga sebenarnya. Sebab kita memandangkan bila cerita pasal pilih bulu ni, sebenarnya kita boleh terus report kalau ada bukti. Dan kami pun sebenarnya tak berapa nak, kita tak ada bukti, kita pun tak boleh nak kupas ni. Lebih pasal. Tapi saya akan kupas mengenai fungsi Kementerian Pertanian ni. Saya sendiri saya ada terlibat dalam bidang pertanian. Sekarang ni Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Itu dia jabatan barulah tu. Kementerian Pertanian ni sendiri dia adalah satu kementerian kerajaan yang macam mana, di bawahnya nampak ada pecahan macam. Dia ada pecahan dengan MADA, ada pecahan Fama, ada pecahan ada pecahan perikanan dan jabatan veterina. So jadi fungsi dia dan adakah pertubuhan peladang tapi pertubuhan peladang ada satu entiti berasingan lah, bukan di bawah peladang adalah pertubuhan, dia senang kata koperasi lah. Sebab dia ada saham apa semua, so macam koperasi. Dan setahu saya peladang tak ada menyediakan bantuan apa semua kepada petani. Peladang sebenarnya kalau tak silap saya, dia ada bagi bantuan berupa mesin. Contoh kalau mesin untuk, kalau tak silap saya lah, saya
Setahu saya tak ada. Dia mesin, contoh kalau kita nak minta mesin untuk pellet lembu apa semua, ada. Kalau tak silap saya ada untuk yang peladang. Tapi yang setahu saya peladang ni dia lebih kepada bisnes lah, Syam. Yes. Ah, Tetapi dia tidak membuka untuk satu dana yang besar lah. Dia memang ada untuk yang dana tak ada, Syam, pinjaman ada. Sebab Dia kalau tak- koperasi ada bagi pinjaman. Memang dia ada bagi pinjaman, saya tahu. Tapi untuk bantuan macam kita cuba dapatkan detail lah. Kita cuba dapatkan detail lah. Kita kupas mula setahu penambahan. saya macam peladang Kuala Langat ada juga memberikan tunjuk ajar lah dalam penanaman cili apa semua. Tapi selain daripada tu, bantuan saya tak pernah dengar lagi. Cuma kepada ahli ada lah, kalau macam khairat kematian. Dia kalau sebab kalau tak silap saya dulu, tapi dia kena menjadi ahli. Dia kena menjadi ahli. Kena jadi ahli. Syaratnya adalah untuk menjadi ahli bersama dengan saham. Perubahan Peladang. Kita ada saham. Ahli dia kalau ahli tak silap aktif. 100 lebih juga dia punya 100 pendaftaran lebih. kalau tak silap saya. Pendaftaran Tetapi dulu untuk kita menjadi- pernah terlibat dalam kita pernah berurusan dengan peladang, saya lupa dah, belah-belah Batu Laut sana. Yang mana kita nak buat satu projek pemotongan daging. Pada masa tersebut kita cuba kita berbincang dengan pegawai peladang tersebut. Kalau tak silap saya lah, kalau saya ingat saya lupa, sebab perkara ni pun dah 10 tahun lebih berlaku. Seingat saya ada bantuan, tetapi dia melalui satu fasa yang mana ibarat macam kita kena laksanakan dulu projek, ada hasil dan baru ada support daripada belakang. Kalau yang tu yang apa, bantuan agropreneur muda tu, dia grant agropreneur muda. Yang tu bantuan directly daripada Kementerian Pertanian. Dia Tapi yang pada masa tersebut memang dia di bawah peladang. Itu yang saya ingat. cuma dapat rekomendasi peladang. Itu mungkin. Yes, itu mungkin Recommendation berlaku. dari peladang ada, tapi saya tak sure kalau peladang pertubuhan peladang sendiri ada bantuan. Cuma memang boleh lah kalau kata nak pergi bertanya ataupun pergi mendapatkan ilmu daripada ahli-ahli yang mengusahakan ni. Tapi bantuan secara direct tak ada. Bantuan secara indirect, mana macam pertubuhan peladang dia mempunyai pusat pengumpulan, Syam. Di mana mereka mengumpulkan hasil-hasil daripada petani yang dalam satu kawasan tu, kawasan pertubuhan peladang kawasan, dia akan kumpulkan dalam kawasan tu, dan tak silap saya daripada kawasan lain pun dia ada ambil hasil juga. Dan apabila dikumpulkan dan dijual kepada secara borong ataupun secara runcit. Itu saya tahu pasal pertubuhan peladang. Untuk veterina pula, veterina setahu saya bimbingan ada, bantuan saya tak sure ada ke tak. Bantuan sebab Jabatan Veterina ni dia lebih pada macam mana masalah penyakit peternakan, penyakit ternakan. lepas tu bab bimbingan bimbingan. peternakan, macam mana contoh kalau kita nak pera ayam, kita nak pera lembu, ibarat macam itulah. Dan Ataupun macam mana nak inspection, macam mana nak mensenyawakan contoh pemandian bahan yes, gas. itu memang ada dalam skop Veterina dan veterina ni senang kata, Syam, veterina ni kira macam doktor haiwan. yes. Nama pun veterina, memang doktor haiwan. Cuma haiwan ternakan. Yes, haiwan ternakan. Tapi macam veterina lebih pada sembelihan, menyediakan fasiliti sembelihan, Betul. fasiliti abattoir. Seperti mana yang saya cakap tadi, veterina pun sebenarnya dia ada satu badan yang menyediakan bimbingan untuk Khidmat nasihat. bimbingan untuk especially masa saya cakap tadi usahawan muda. Seperti mana yang berlaku yang saya cakap tadi Sabak Bernam ladang ayam telah ibarat macam veterina telah pajakkan pada satu badan untuk diberikan kepada penduduk sekitar
menjalankan operasi reban tersebut. Dia pecah, kalau ada 8, mana ada 8 owner. Tetapi pada masa itu kita sebenarnya gagal. Dan akhirnya diserahkan kembali kepada veterina. Dan akhirnya veterina di open untuk datang untuk usahawan muda mencuba nasib, present you punya kepakaran untuk mengambil alih 8 reban ayam tersebut. So itu salah satu yang veterina sediakanlah. Yang memang dia ada reban yang salah satu macam tulang ayam. Jadi bimbingan sebenarnya kalau cerita pasal tu pun dia tak ada pembiayaan lah, tak ada bantuan, tapi kita kena keluarkan duit sendiri juga. Itu akhir. Mungkin grant. Mungkin. Tapi whatever grant bagi saya lah, apa yang berlaku daripada dulu sampai sekarang, sebenarnya grant tu biasanya akan diberi selepas ada hasil. Dia bukan membabi buta bagi tapi grant. Itu Syam, dia kalau saya perasan lah, sikap penerima grant tu sendiri. Yes. Kalau kita lihat penerima grant pun boleh tahan juga perangai. Bila dia dapat barang ke apa daripada pemberian kerajaan tu, dia jual Syam. Itu yang biasa berlaku. Sebab yalah, tak adil lah bagi orang yang sepatutnya dapat dan tak dapat. Tapi akhirnya orang yang dapat tu menyalahgunakan dan jual pula kan. Itu jual pula dengan harga kadang lebih mahal saya tengok membanding daripada apa yang sepatutnya. Tapi Aeroterra 6425 ni untuk nak kata sifat pilih bulu ni, kalau kata anda nak come forward untuk bagi bukti yang anda claim anda lihat ni, bolehlah menghubungi kami dan untuk memberikan bukti lah, supaya mungkin kita boleh laporkan perkara ni terus kepada SPRM atau Syam. Yes. Jika ada cuma saya nak beritahu veterina ni dia ada satu masa tu dia memberi bantuan ternakan. Contoh macam lembu, ayam. Bantuan dari segi apa? Daripada segi bimbingan. Bukan bimbingan. Facility. Ternakan sebut. Contohnya lembu 10 ekor, kambing 5 ekor, ataupun ayam mungkin. Dia ada bantuan. Dia memang ada bantuan. Kalau tak silap saya, kawan saya dia minta bantuan tu, memang dia dapat. Tetapi ada satu masalah juga. Contohnya ternakan, contoh kita ambil lembu. Lembu senang untuk kita cerita sikit. Lembu diberi mungkin 2 ekor atau 3 ekor. Tetapi apa yang berlakunya adalah bila dapat bantuan tersebut dijual. Itu yang menjadi masalah rakyat Malaysia yang mengambil kesempatan. Yang saya pernah dengar, bila diberi bantuan diesel kepada nelayan daripada Jabatan Perikanan lah, yang saya dengar dijualnya minyak diesel tu. Yes. Bila dibagi bantuan baja kepada pesawah apa semua, ada juga pesawah yang menjual baja tu. Itu ambil duit lagi baik daripada ambil baja kan. Dan daripada ada juga yang saya dengar macam tu perangai dia. Jadi dari segi situ sikap pilih bulu tu memang satu pasal, tapi sikap penerima tu sendiri pun boleh jadi dia berbalik kepada keinginan diri sendiri, yang mana kalau kita betul-betul ingin nak jadikan itu sebagai satu step untuk menjadikan kita sebagai usahawan dalam bidang peternakan. So itu ada satu benda yang step awal lah. Dapat bantuan dan kita laksanakan betul-betul dengan penuh tanggungjawab. Saya sendiri pernah menerima bantuan banjir masa tu Syam. Kebun saya kalau ingat lagi pada tahun 2021. 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas. 2021. Banjir besar yang melanda di Selangor. Banjir besar di Selangor ni, dan
kebun saya sendiri, ladang fertigasi. Ketika tu tengah tanam timun Syam. Dan banjir di kebun saya tu, dan ya, saya dapat bantuan daripada Kementerian Pertanian, bantuan banjir lah, bernilai hampir 10,000 juga bantuan, tapi bukan dalam bentuk kewangan, dalam bentuk barang. Dan alhamdulillah saya gunakan barang tu memang untuk, yalah, untuk apabila saya dapat baja masa tu Syam. Apa, baja tu kita gunakanlah untuk pokok kita apa semua masa tu. Cuma nak kata pilih bulu, saya sendiri pun bukanlah seorang yang yang kuat politik ke apa ya Syam. Cuma soal yang pilih bulu tu bergantung pada bukti lah. Kalau kata pendengar ni, Aerotera 6425 ni, kalau ada bukti sila kemukakan lah, boleh hubungi kami dan mungkin kami akan keutarakan. Macam? Kalau cerita pasal pilih bulu ni sebenarnya bagi saya lah, kerajaan seandainya perkara ini benar-benar berlaku, kerajaan mesti menjalankan siasatan dan mengambil tindakan supaya ia tidak menular. Tetapi saya cukup bimbang juga, ada pihak-pihak yang tertentu mengambil kesempatan menggunakan apa yang telah diberikan. Itu yang paling saya merisaukan. Tapi macam, yalah, kita tak boleh suka-suka buat tuduhan macam ni. Tapi kalau benar ada bukti, sila kemukakan dan boleh buat laporan dengan SPRM. Betul. Sebenarnya boleh direct terus dengan SPRM untuk memastikan, tapi pastikan ada bukti lah. Pastikan ada bukti. Apa yang kita bincangkan tadi, kita pun tak berani untuk memberikan sebarang komen berkenaan dengan pilih bulu. Mungkin benar berlaku, tetapi mesti start dengan bukti lah. Disertakanlah dengan bukti supaya tak ada dia tak ada jadi tuduhan kosong. Yes. Cumanya tadi apabila dibangkitkan dengan isu fungsi bagi Kementerian Pertanian dan juga Pertubuhan Peladang dan juga Petina, so kita telah jelaskan sedikit lah. Dan kita akan cuba dapatkan informasi yang lebih untuk kita share dengan audiens kita lah. Mungkin ada perkara-perkara yang saya rasa boleh dibangkitkan semula. Tapi macam saya ingat macam Jabatan Pertanian sendiri, Jabatan Pertanian sendiri dia banyak buat kursus lah Syam. Kursus kepada petani. Masa tu kita masa saya tanam melon dulu, tanam pokok rock melon, Jabatan Pertanian ada bagi kami kursus dari segi macam kursus pembuatan baja, kursus macam penjagaan pokok, penanaman pokok, cara penanaman pokok semua tu lah. Dan masa tu kita ada dengan bantuan Jabatan Pertanian juga, kita ada buat operasi melon Selangor. So saya tak nampak dekat mana lah sifat pilih bulu tu, sebab saya pun boleh terpilih. Maknanya dia bukan ni, sebenarnya lebih pada petani ataupun ternak harus kena cakna bila masa, sebab ya betul, diorang ada macam kementerian ni, diorang ada keluarkan iklan dekat Facebook diorang apa semua. Jadi setiap tahun mesti akan ada kursus. Jadi boleh tengok, even farmer sendiri pun ada bagi kursus penggredan, dan beberapa kali juga saya dijemput untuk pergi kursus tu. Jadi boleh lihat dan tengok macam mana rasa daripada ni dah hujung tahun memang tak ada kursus baru, dan tahun depan sentiasa update dengan Jabatan Pertanian apa semua, supaya kita tak tahu yang kita punya pendengar ni adakah dia seorang petani ke ataupun penternak ke, saya pun tak pasti.
Kemungkinan perkara itu berlaku mungkin ada, kita pun tak pasti, cuma kita harapkan ianya tidak berlaku. Cuma apa yang sedikit yang saya nak sampaikan, kata kita lihat di satu masa dulu yang mana pertanian ni adalah satu tagline zaman Tun Abdullah. Tun Abdullah. Pertanian Zaman Pak Lah dulu lah. Perniagaan asas pertanian asas perniagaan. Yang mana pada masa tersebut pertanian memang seolah-olah orang kata apa jadi trending pada masa tersebut. Cumanya apa yang saya nampak lah, ini pengalaman saya dulu memang kita seronok pergi ke kursus tanam lada lah, kursus macam-macam lah pokok berkenaan pertanian. Macam tu juga peternakan lembu, peternakan ayam. So itu adalah pada masa tersebut itu yang tengah naik. Sebab kita totally tukar daripada Tun M punya direction apabila Pak Lah mengambil alih sebagai Perdana Menteri, totally change daripada industri perindustrian pergi kepada pertanian. So totally different. Cuma pada masa tersebut apa yang saya nampak satu kegagalan, bukan kegagalan lah, mungkin pelaksanaan yang agak loose, di mana pada masa tersebut kalau kita tengok contoh peternakan cacing, peternakan ikan haruan, saya ingat peternakan lintah, peternakan ikan keli, sebenarnya menemui jalan buntu ataupun kita kata, saya boleh katakan gagal. Di mana pada masa tersebut pelbagai pinjaman dalam bentuk barang dalam kita ibarat macam ni, contoh untuk buat satu ternakan ikan keli, jadi pinjaman diberikan mungkin RM15,000 buat alatan dengan anak ikan, makanan ikan A to Z. Tetapi apa yang menyedihkan yang berlaku adalah apabila hasil yang dituai itu finally tak ke mana, tak boleh dijual. Tapi saya ingat sebab menjadi lambakan. Saya ingat dulu trending orang jual cacing dulu, saya ingatkan beli cacing. Yes, cacing. Dan akhirnya pasaran tu seolah-olah tiba-tiba tak ada. Cacing, lintah, kelulut, macam-macam. Cuma mungkin ya seperti mana yang cakap, seperti mana yang tadi kita punya siapa tadi? Pendengar kita ada komen berkenaan dengan pilih bulu, saya tak pasti. Tetapi pada masa pilih bulu ni senang kata bahasa Inggeris dia chronism. Subjektif. Dia sangat subjektif, dan jika anda punya bukti yang kukuh, so boleh terus ke SPRM atau mungkin hubungi kita. Berbalik pada tadi, sebenarnya pelaksanaan di mana pada masa tersebut seolah-olah semua pihak yang ada berkepentingan ataupun ada knowledge berkenaan dengan satu-satu bidang tersebut mengambil kesempatan untuk offer dia punya kepakaran, tetapi pelaksanaan untuk market gagal. Tapi itulah Syam, tak tahu, saya rasa lah dalam semua industri kat dalam Malaysia ni, ini adalah sifat, tak tahu sifat orang Malaysia ke Syam. Bila bab atas kertas memang cantik Syam, tengok. On paper memang kita tengok macam wow kan, something. Tapi bila time pelaksanaan execution, kadang-kadang gak kepala juga tengok Syam. Tapi apa yang menyedihkan pada masa tersebut, pertanian pada masa tersebut kita rasanya pada masa itu kita dengan Thailand kita boleh katakan sama-sama bersaing. Tetapi sehingga tahun 2023 kita nampak Thailand lebih maju daripada kita dalam bidang pertanian. Dan kenapa perkara tersebut berlaku? Cakap pasal Thailand Syam, saya nanti nak masuk dalam satu episod atau satu topik di mana lambakan sayur import Syam. Sebab kebiasaannya
keranakan sayur import ni, sebab saya sendiri pernah terkena kerana sayur import ni Harga sayur tempatan dia jadi jatuh. tak munasabah. Ha. Tak munasabah dengan kos, tak munasabah, sampai ada orang kata cabut pokok lagi baik daripada kau petik buah. Pernah satu ketika dulu di Cameron Highland sekilo tomato hanya berharga 20 sen. Itu Saya pernah juga, kena timun sekilo 20 sen dengan gaji pekerja. Jadi kita lihat perkara ni dia menjadi satu bebanan kepada petani sebenarnya. Jadi kerajaan mungkin boleh memikirkan sesuatu untuk melaksanakan orang kata apa, untuk memastikan keterjaminan makanan ni adalah satu langkah awal sebelum kita berhadapan dengan isu yang lebih kronik. Ya, Seperti mana kita lihat beras hilang, minyak masak hilang. Jadi apakah kawalan daripada pihak kerajaan, pemantauan daripada pihak kerajaan untuk memastikan keterjaminan makanan ni dapat pantau dengan baik lah. Dan seterusnya yang penting adalah pelaksanaan untuk memastikan negara Malaysia ni mencukupi bekalan makanan. saya rasa kita kena sampai tahap surplus. Surplus means kita mempunyai lebihan makanan lah. Yes. Supaya kita pula boleh import. Apa yang terjadi masa Sebaliknya. isu ayam, menarik juga isu ayam tu sebab apa, kalau Syam ingat waktu tu pemerintah zaman Datuk Seri Ismail Sabri, beliau ban ekspor ayam masa tu sebab apa yang terjadi, kawalan kerajaan hanya di pasaraya, tetapi kerajaan tak mengawal dekat input pengeluaran tu. Input pengeluaran ayam, actually dia terjadi kepada semua bahagian penghasilan makanan lah, Syam. Tapi dalam isu tu yang kita lihat untuk satu-satu company, contohnya macam Pasaraya yang mengambil secara borong, sebenarnya dia memang pricing tu dia memang fix, dia pricing fix sebab by quantity based. Tetapi impact yang paling ketara adalah kepada peniaga-peniaga kecil yang dekat pasar-pasar, kerana ayam yang datang tu by quantity yang kecil, volume yang kecil, dan peniaga terpaksa mengambil dengan harga yang tinggi. So itu pemantauan di situ seolah-olah harga kawalan untuk orang tengah tiada pemantauan, hanya dipantau harga market, harga yang end harga user, current semasa, market semasa, orang end user lah. yes, end user lah. Tetapi sedangkan pembekal yang orang tengah, pemborong ni tidak dipantau harganya. Jadi dekat situ saya lihat tekanan untuk peniaga memberikan harga yang terbaik dan terpaksa menaikkan harga untuk menanggung kos operasi. So pada masa tersebut agak struggle. Jadi saya rasa kerajaan mungkin boleh lihat satu sudut yang dari segi lebih dalam lah. Side peniaga, sebab kebiasaannya banyak saya tengok langkah kerajaan dari dulu lagi sampai sekarang lebih pada mengawal harga di pasaraya berbanding maksud pasaraya tu pasar raya, pasar borong. Lebih mengawal harga kepada end user berbanding mengawal harga input seperti baja, seperti makanan ternakan, makanan ruminan, ayam, makanan untuk haiwan ruminan. Jadi saya rasa macam jika ada ada subsidi kepada input ni, mungkin harga makanan dapat diturunkan. Mungkin harga, sebab petani especially dia terpaksa menanggung kos dari segi kos pekerja. Kalau kita lihat contohnya bagaimana petani-petani padi yang menjalankan aktiviti padi terpaksa menanggung kos racun, kos baja yang agak tinggi. Itu dan baru kos racun baja, belum lagi kos mesin baja. Jadi lagi. sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia, bukan hanya pada satu bidang yang berlaku.
kita boleh katakan semua bidang berlaku. Jadi di manakah silap ataupun keterlepasan pandang pihak government untuk control this kind of problem happen. Jadi apakah strategi kerajaan Madani untuk memastikan perkara itu tak terjadi? Kan? Kita lihat untuk mengekang isu kartel. Contohnya isu kartel yang telah digembar-gemburkan lately ni. Bagaimana kita nak mengekang kartel? Sebab kartel ni pun bukan satu isu yang baru. Isu yang lama tetapi tak solve sampai sekarang. Cuma sekarang yang berbeza adalah perkara yang saya nampak yang berbeza sekarang, semua hilang. Dia bukan kartel je, semua hilang. Minyak hilang, beras hilang. Jadi dia memberi tekanan kepada rakyat. Jadi pihak kerajaan kena fikirkan satu solusi untuk mengurangkan bebanan dan juga tekanan rakyat yang berlaku sekarang dan memastikan keterjaminan makanan tu benar-benar terjamin untuk rakyat Malaysia. Yang mana kita ni adalah pengeluar padi, pengeluar minyak, pengeluar apa lagi? Semua pengeluar. Tetapi kita tak mampu untuk menanggung kapasiti rakyat yang ada. Itu menjadi masalah besar untuk Malaysia. Sepatutnya kita kena fikirkan sesuatu mungkin macam India. India, tak silap saya pada tahun 60-an atau 70-an, dia ada satu revolusi nama revolusi hijau. Di mana dia orang betul-betul all out untuk untuk pertanian dan penternakan dia orang lah. Jadi dari situ apa-apa pun kena sebab kebergantungan kita kepada barangan import ni terlalu tinggi Syam. Itu yang membuatkan harga barangan jadi naik sebab kita tidak mengawal barang. Satu lagi dari segi geopolitik agak bahaya jugalah. Walaupun ya betul kita Malaysia adalah negara 6, negara-negara berkecuali, tapi dari segi persediaan tu mesti kena ada kot. Of course. Sebab apabila let's say lah tak nak minta let's say Taiwan dan China berperang, dan kalau ada blockade sana sini, ada kemungkinan macam apa yang terjadi kat Ukraine dengan Rusia. Dah terjadi pun. Dah jadi. Kita nampak masa tu macam mana ada blockade kepada gandum. Yes. Impact-nya pergi kepada kita juga. Dia walaupun kita dapat bukan directly, tetapi kesan-kesan tu bukan untuk kita je, seluruh negara. Jadi itu yang agak membimbangkan sebab kalau kita lihat faktor muka bumi Malaysia ni adalah pertanian tu kita boleh pergi lebih jauh. Seperti mana kalau kita tengok Jepun dengan teknologi yang ada, Thailand dengan teknologi yang ada. Tapi macam berdasarkan iklim kita sama dengan Thailand dengan Indonesia, tapi tak tahu. Pelaksanaan satu lagi mentaliti masyarakat juga Syam. Macam petani ni dipandang rendah oleh masyarakat sebenarnya. Cuba kalau kata dalam erti kata, kalau kita mengangkat martabat petani, saya rasa kita boleh meletakkan pertanian tu lebih tinggi dan kerajaan boleh menjadikan pertanian ni sebagai satu landasan untuk kita create ekonomi baru kita. Itu yang sepatutnya berlaku. Sepatutnya. Tapi macam dari segi peringkat masyarakat lah kan, macam kalau katalah ini dari segi sembang-sembang orang kampung lah kan. Kalau kata menantu tu petani, kata bakal menantu tu petani, kena reject kan. Dari situ kita nampak lah mentaliti orang kita, macam penerimaan dia. Macam menganggap petani ni adalah satu pekerjaan yang lekeh macam. Tapi macam cakap duit sendiri. Kan. Tapi apa yang membimbangkan sekarang, kalau kita lihat, petani bukan di kalangan orang Malaysia. Ya. Banyak kebun-kebun telah dipajak
especially kalau kita lihat padi dekat Kuala Selangor, banyak dipajak oleh Bangladesh. Ya, itu berbalik kepada masyarakat je. Yes. Kalau kata dia Rakyat Malaysia sekarang dia lebih suka sub. Yang penting duduk saja goyang kaki, akhirnya dapat monthly. Sebab mereka bayar dengan sewa yang agak tinggi. Mereka berani. Seperti mana yang berlaku juga rental dekat kedai-kedai di Jalan Tar apa semua yang boleh dikategorikan mereka dah conquer. Bangsa-bangsa asing dah conquer. Sebab pemantauan adalah terlalu loose yang saya rasa menyebab kepada keberanian diorang ni untuk explore lebih. Tapi Syam, bila kata satu-satu industri tu tak dieksploit oleh orang kita, dan akhirnya industri tu akan dieksploit oleh mereka. Jadi tapi berbalik kepada mentality kita lah. Jangan anggap petani itu adalah seorang yang lekeh apa semua. Bukan senang untuk jadi petani. Banyak benda. Saya kena buka balik buku kemis dulu tau. Tetapi dengan bantuan kerajaan lah, support daripada kerajaan untuk memastikan kestabilan petani-petani kita ni berada dalam satu level yang berbeza supaya mereka secure lah. Tapi Syam, macam di Poland baru ni pilihan raya di Poland, petani di sana ada kuasa untuk menentukan kerajaan mana yang akan naik. Itu. Jadi maknanya kita lihat di mana Poland dia meletakkan petani dia adalah salah seorang yang kira macam profession yang setanding dengan high level income. Yes, high level income. Tapi sebenarnya yang orang tak tahu, petani di luar negara, kalau dia tengok petani kat negara kita, kan, orang kita rasa siapa petani Malaysia dia malu nak mengaku petani dekat petani luar. Sebab apa? Bila kita tengok petani luar, contoh macam ada satu podcast yang kita tengok macam nama dia Ban Talk. Ban tu Ban bahasa Melayu dia kandang lah. Sembang kandang. Sembang kandang macam dia sembang antara petani-petani di Amerika. Petani, penternak, kalau kita dengar sembang dia orang macam sembang dia orang masa tu, ada satu episod yang saya tengok tu, macam kita dekat sini, kita kata, kau pakai motor Y-Suku, okey tak? Motor Y-Suku okey kan? Okey, aku suka lagi motor RS 150. Tapi dia orang kat sana Syam, dia orang sembang apa tau? Petani dia orang ni sembang, aku suka lagi pakai traktor jenama John Deere apa semua, which is traktor dia orang harga $100,000. Dan maknanya Syam pernah dengar ke petani kat Malaysia ni sembang nak guna traktor besar-besar macam tu? Ini pandangan peribadi saya lah. Kalau kita lihat pertanian di luar negara, kalau kita lihat contoh satu-satu industri, satu-satu pertanian tu, contohnya penanaman jagung ataupun gandum, dia by skala besar. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia adalah skala kecil. Itu penyebab kepada kebergantungan sumber daripada government tu lebih berbanding dengan inisiatif daripada petani tersebut. Sebab mengambil kira kos untuk pengeluaran satu-satu kos racun, kos baja tersebut. Macam di luar negara kita lihat dia skala besar. Contoh untuk satu ladang gandum mungkin 100 hektar. 100 hektar. Contoh 100 hektar. Jadi penggunaan mesin apa semua of course kena besar. Itu yang seperti mana saya cakap tadi, sepatutnya lah apabila kita berada pada zaman Tun Abdullah, Tun Pak satu masa dahulu, sebenarnya kita dah boleh buat satu pertanian yang high level, yang mana kita dah boleh gandakan kepada skala yang lebih besar. Untuk satu-satu individu skala yang lebih besar. Tetapi perkara itu tidak terjadi sehinggalah almost saya rasa lebih dari 20 tahun masih terjadi lagi. Kalau kita lihat di kawasan kita sendiri, penanaman cili secara kecil-kecilan yang sebenarnya
kos dia tinggi Maksimum berbanding dengan negara luar. Maksimum yang saya pernah tengok tak sampai 10 ekor. Jadi itu yang kita katakan perbezaan antara negara luar dengan negara Malaysia. Yang mana sepatutnya kita pun berada dalam satu level yang sama. Skala besar, sebab kita punya, macam saya cakap tadi, bentuk Tapi Syam, ada tak kemungkinan yang saya rasa lah, untuk petani Malaysia ni nak ke skala besar tu, dari segi bantuan kewangan apa semua tu tak ada. Dan sebab tu petani kita tak ni. Bagi saya kewangan tu buat apa semua kena ada kewangan. Tinggal lagi apabila kalau kita bermula daripada kecil dengan ada kesungguhan, tetapi kalau sekadar buat Maksud saya kewangan tu okey, bantuan kewangan satu hal lagi pasal dari segi harga tu Syam. Kalau macam saya punya kes, saya punya cerita kan, apa tanam timun penat-penat sebulan tunggu, bila time waktu menuai harga timun 20 sen sekilo. Sebab ambil barang daripada luar. Jadi bila benda tu jadi Syam, Syam rasa ada possibility ke untuk kita punya petani scale up? Dia sebenarnya kalau ikutkan berbalik kepada kerajaan punya polisi. Yang mana ketegasan daripada pihak kerajaan tu kena ada lah. Masalah sekarang adalah AP yang dikeluarkan untuk individu mengambil barang daripada luar terlalu banyak, yang menyebabkan lambakan daripada barang-barang apa ni, sayur-sayuran daripada import kan, menjadi satu bisnes, sebab mendapat keuntungan lebih besar. Betul. Kan? Sebenarnya kalau ikutkan, saya nampak lah, kalau kita menghadkan AP tersebut hanya untuk waktu-waktu kritikal, contoh macam kes ayam tak ada dulu, kita ambil ayam luar, so itu boleh diterima. Tetapi kita ada menghasilkan sesuatu, tetapi benda tu tak dipantau, tak dilaksanakan dengan betul, dan akhirnya ada keterisan dekat situ menyebabkan lambakan barangan daripada luar. So itu saya rasa yang main point dia. Seandainya kerajaan lebih telus, bukanlah kata kerajaan tak telus, tetapi tidak terlalu memberi ruang AP yang berleluasa, saya rasa ada potensi untuk kita lebih berdaya saing dan akan memberi impak kepada petani juga, sebab ini melibatkan pendapatan mereka. Seandainya benda tu konsisten, tidak ada istilah untuk dipajakkan orang lain. Betul. Bila cerita pasal pajakan ni adalah disebabkan kerana dia ketidakmampuan. Survival phase tu dia dah, senang cerita dah bukan kata border. Memang telur di ujung tanduk dan akhirnya terpaksa melepaskan sesuatu. Bayangkan Syam, kos untuk 1 kilo timun Syam, kos dia hampir RM1. Jadi kalau tiba-tiba dapat harga 20 sen Syam, mangkor. Jadi benda-benda tu saya pernah lalui Syam, first hand punya experience lah. Jadi saya faham petani ni dia sebab apa dia ada kawan-kawan yang pajakkan kebun, sewakan kebun, sebabkan tekanan daripada harga ni. Sebab kerajaan dilihat mengawal harga end user, tapi tak mengawal harga daripada kos pengeluaran itu sendiri. So kita minta yang sebaik pada pihak kerajaan lah untuk memastikan badan-badan kerajaan melaksanakan pemantauan dengan lebih kerap, dengan lebih kita lebih orang kata apa, kerap, dan juga apa ayat sesuai. Takut salah cakap ni kan lain pula kan. Kerap dan jujur lah, tegas. Jujur dan tegas. Itu yang lebih penting. Kita tak nak petani-petani kita di kalangan orang Melayu especially, yang ramainya sebenarnya adalah Melayu, cuma skala kecil-kecil. Jadi kita bantu untuk petani kita, peternak kita untuk besarkan, support lokal. Sebenarnya dia bukan hanya cerita pasal makan sayur-sayuran. Kita lihat ayam untuk skala yang kecil, sebenarnya ibarat macam lepas-lepas je. Tapi kalau kerajaan support untuk pergi ke skala lebih besar, bukan hanya memberi impact kepada
peternak tersebut. Tetapi finally dia akan mengurangkan tekanan pada kerajaan sendiri kerana memastikan makanan atau pengeluaran daripada peternakan atau pertanian ni ada sepanjang masa. Jadi sebenarnya win-win situation lah. Betul. Kena kerja lebih sikit lah. Tetapi kalau kita mengharapkan petani untuk bergerak sendiri pun sebenarnya ada Batasan ada batas jugalah. batasan modal. Kemampuan daripada segi modal, kemampuan daripada segi keluasan tanah ataupun Tenaga tapak kerja. untuk penternakan. Jadi saya rasa benda tu adalah win-win situation. Betul. Daripada bagi pada individu yang tak layak, so why not bagi Layak. mereka yang dah buat dan besarkan. Kan? Sikit lah. Itu je. Betul. Simple. Betul. Kalau kata reban ibarat macam telur ayam, tak ada. Kalau kata kita perlukan keluasan untuk 100 hektar bagi satu daerah, so wujudkanlah untuk pastikan kata jaminan makanan bekalan yang ada tak putus. Betul. Tetapi kalau kita melihat yang kita hanya ada 10 ekar untuk satu tempat, tak mencukupi, dan kita tak cuba untuk memikirkan solusi nak solve problem tu, finally sampai bila-bila pun, sebab kita rakyat Malaysia semakin bertambah, kepadatan penduduk dah semakin berbeza kalau compare dengan 10 tahun dulu kan. Kalau kita bercerita pasal tu lah, tetapi apa yang berlaku adalah 10 tahun dulu dengan bukan 10 tahun 20 tahun dulu dengan sekarang rasanya kapasiti yang sama. Hanya mindset yang ada kepada petani peternak untuk skala kecil. Dan sepatutnya kerajaan dah bertindak untuk upgrade petani kita untuk skala besar. Tapi Syah, macam Thailand sendiri pun, kerajaan diorang pun tak ada dia tak kawal harga barang pertanian ni. Dan dalam masa yang sama, kerajaan ni tak ada membantu petani dia. Satu perkara kita kena tengok, kapasiti untuk dia membawa produk tu keluar negara tinggi. So market dia jadi berbeza. Kita Malaysia yang ada di dalam negara pun tak mencukupi. That's why harga kita tak boleh nak naikkan untuk ke pasaran luar. Dan kita cuba ekspor pula. Ya. Sebenarnya kalau kita menghasilkan yang dalam Malaysia ni kita hasilkan dengan kuantiti yang banyak dan lebihan kita boleh jual keluar luar negara, so dia akan menjadi pendapatan yang berbeza. Tapi Itu pandangan saya lah. Macam Thailand dia tak kawal harga, jadi petani dia boleh jual dengan harga yang balik kos, ada menguntungkan, dan dia mudah untuk scale up. Kita lihat pula daripada segi currency, kita lihat pula daripada segi kos bagi satu negara. Kalau kita lihat Thailand dengan Malaysia dia berbeza. Kita tengok harga makanan pun dah cukup berbeza. Kerana Itu salah satu punca. Bila kata petani tu mampu mengeluarkan makanan, produce makanan. Jadi apabila mampu mengeluarkan makanan dan mampu untung daripada mengeluarkan makanan, dan makin ramai yang bertani dekat sana, dan secara automatik harga barang tu akan turun je. Okay? Itu yang sepatutnya berlaku lah. Tetapi macam di Malaysia yang menjadi masalahnya adalah kita lebih kepada third tier punya industri kot, berbanding daripada first tier punya industri. Saya rasa cukup lah sampai sini. Kita pun rasanya memang dah kupas banyak tu. Tetapi kita cuba dapatkan informasi-informasi yang akan datang untuk kita kupas lebih detail dan mencari maklumat-maklumat baru untuk kita kongsikan kepada semua audiens yang bersama-sama kami. Saya rasa kita jumpa lagi di episod yang next episode. Yes. Apapun mohon jasa baik anda semua untuk follow kami di channel like, share and subscribe, YouTube, Facebook, Twitter. So harap dapat membantu kami untuk memastikan kami berada di landasan yang sebenar. Dan jangan lupa sokong kami, support kami, terus support kami dan share, cuba
bantu kami untuk mempercepatkan proses kami untuk terus berdaya saing dan seterusnya memberi informasi kepada anda semua untuk menjadikan satu platform Sembang Kampung ini adalah satu platform yang kita fokus kepada keterjaminan makanan, Pendidikan, pendidikan, politik, politik. geopolitik, InsyaAllah. sejarah. Kita tak terlalu banyak sangat pergi kepada perkara-perkara yang terlalu banyak topik sebab nanti kita takut tersasar dia punya agenda kita lah. Ya. Jadi kita harapkan dengan topik utama kita keterjaminan makanan itu adalah salah satu perkongsian untuk bersama-sama anda. Jika anda yang di luar sana ada informasi untuk dikongsikan bersama kami, so jangan lupa PM kita. Komen dekat Yes. ruangan komen di bawah. Ataupun PM kita lah, insyaAllah dengan izin. InsyaAllah. Alright, Terima itu kasih saja. semua. Terima kasih daripada saya, Syam. Terima kasih daripada saya, Rowan. Kita jumpa lagi Assalamualaikum. dalam Sembang Kampung.